Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya yang ada dalam hati kita. Banyak perkara kita tak cakap, kita simpan. Kita cuba menghiasi diri kita dengan amalan baik. Yang pentingnya orang tahu kita baik. Bukan Allah tahu. Kita lebih pentingkan apa orang kata. Sebab itu kita berpura-pura dan simpan banyak perkara. Kita banyak tak mau cakap benda-benda rahsia yang menyebabkan orang tahu kita ni tak baik. Itu perkara kita sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut orang tahu. Kita simpan sebab kita tak mahu orang tahu. Allah tahu tak apa. Kita tak ingat pun Allah tahu tak apa. Sebab Allah pun kita rasa macam tak ada. Allah tahu. Dia tak kata Allah tak tahu. Dia penting itu je, supaya jangan orang tahu. So kalau sekiranya orang tak tahu, dia boleh buat lah. Sedangkan mana boleh Allah tak tahu kan? Kalau orang tak tahu, Allah tahu. Jadi kalau orang iman tak ada pada Allah, mestilah tak ingat. Kalau orang tak tahu tu, kita boleh buat lah. Sebab kita tak ingat Allah tahu. Dan kita tidak pastikan kita nak buat apa bila Allah tak tahu. Kita mana boleh macam tu. Sebab tak boleh Allah tak tahu kan. Allah tak mesti tahunya dalam bilik gelap, atau semua kunci kita nak buat maksiat kan. Masa tu kita ingat orang tak nampak lah, orang tak tahu. Tapi kita tak ingat waktu tu Allah tahu. Sebab kita iman tak ada kan. Kenapa kita tak ingat Allah tahu, Allah nampak? Sebab iman tak ada kan. Sebab itu kita buat. Kalau kita tahu Allah nampak, nak buat? Tak nak buat. Macam Sufyan bila dia bersetubuh dengan bukan isteri dia kan. Ada dia ingat waktu dia bersetubuh tu Allah nampak tak? Dia ingat. Orang polis nampak tak? Dia ingat tak Allah nampak tak? Kalau dia ingat betul Allah nampak, dia tak buat. Begitu Ar-Rashidi, waktu dia buat maksiat tu dengan perempuan tu kan, dia satu je perkara, orang tak nampak. Berdua je. Kalau dia ingat lah, percaya Allah nampak, dia tak buat. Yazid begitu juga, yang dia buat dulu dengan perempuan kan, yang bukan isteri dia. Dia buat tu sebab satu, orang tak nampak. Kalau dia percaya Allah nampak, dia tak buat. Jadi hari ni, bapa yang mulia, kita tak salah ingat kita tak nampak maksiat, tak ada. Kita kata negara ni bersih semua, tak ada maksiat. Sebab tak nampak. Kita tak tahu di bilik-bilik hotel tu semua dia orang buat maksiat. Satu malam tadi banyak maksiat. Kita tahu.
Sebab kita tak nampak dan orang yang buat tu tak mau orang nampak. Kalau satu lubang aja buka, ada orang nampak, orang tu dia mungkin bunuh dia lah. Dia boleh bunuh orang tu. Begitu takutnya dengan orang nampak. Atau kerana dia tak mahu orang tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Tapi dia tak ingat. Sebab dia tak ingat, dia tak percaya. Rashidi masa buat tu dia tak percaya, Allah nampak. Sufyan masa buat tu dia tak percaya, Allah nampak. Begitu juga Yazid. Sebab iman tak ada. Tiada Tuhan melainkan Allah tu tak ada. Percaya Allah melihat tu tak ada. Cakap dia lah. Yazid dah belajar sifat 20. Sifat 20 apa? Allah melihat. Allah mendengar tak? Itu Yazid tahu. Waktu dia buat maksiat dulu, dia bukan tak tahu, dia dah habis belajar. Bukan masa dia belajar tu dia buat, lama dah. Dia setiap hari pergi sekolah agama. Kan? Rashidi pun tahu je. Walaupun tak belajar agama, dia tahu Allah melihat. Allah melihat, Allah mendengar. Tapi setakat tu je lah. Cakap je. Jadi sebab itu kalau kita cakap, saya tahu Allah mendengar. Saya tahu Allah melihat. Tapi kau tak percaya. Itu. Rashidi, Yazid, dia tahu Allah mendengar, Allah melihat. Tapi dia tak percaya. Itu bezanya kita bercakap dan kita percaya. Kita bercakap, kita tahu maknanya. Tapi kau percaya tak? Jadi kalau kau cakap aja, tahu aja, tak percaya, kamu buatlah maksiat bila orang tak nampak. Padahalnya bila kamu buat tu, kamu sangka orang tak nampak, tapi kamu tak ingat langsung dan tak percaya langsung, Allah nampak. Hari ni maksiat semua berlaku dalam dunia sebab orang percaya Allah tak nampak. Semua orang yang buat maksiat. Tak? Kalaulah semua orang ni percaya Allah nampak, tak ada maksiat. Jadi nak buat maksiat ni jangan berlaku, tak payah nak serbu. Serbu 3 pagi. Siap bulik hotel tu, jarang orang suami isteri nak pergi hotel buat maksiat. Buat apa? Rumah dia. Yang pergi hotel tu semua yang buat maksiat kecuali lima isteri. Lepas tu dia tak boleh nak balik. Dia akan balik. Kan? Rashidi buat maksiat di mana? Takkan depan orang ramai lah. Kan? Dekat-dekat office depan-depan dah. Kan? Mesti dalam bilik kunci lah. Supaya orang tak nampak. Jadi di akhirat nanti nak cari saksi siapa? Orang tak nampak. Kan? Allah memang tahu lah. Tapi Allah tak boleh jadi saksi. So Allah buat kulit jadi saksi. Mulut semua tak boleh cakap. Mulut yang bercakap sekarang dah tak boleh cakap. Allah buat yang tak bercakap sekarang ni boleh bercakap. Jadi Allah buat kulit bercakap, telinga bercakap, kan? Jadi kulit Yazid akan bercakap. Kulit Rashidi, Sufyan tak takut ya. Kata Sufyan cakap, kenapa kau cakap hal aku? Kenapa kau bagi tahu apa yang aku buat? Kan? Jadi kulit tu kata memang kamu waktu kamu buat dulu, kamu tak ingat Allah tahu masa kau buat ni. Kau ingat orang tak tahu. Kata kulit. Kau tak buat kerana Allah tahu. Kalau kau pasal tu dulu percaya Allah tahu, kau tak buat. Sebab itu aku dijadi saksi, kata kulit. Jadi tak boleh nak elak lah. Kan? Kulit bagi tahu. Bercakap kulit. Jadi waktu di akhirat ni, siapa pun menghadapi tuduhan tu kan,
tak dapat nak menjawab. Samad tak dapat menjawab. Sebab kulit dia bagi jadi saksi. Nah, jadi macam mana? Jadi orang yang berdosa, apa nak jadi? Di akhirat nanti kitab buku amalnya akan diberi dan dia baca. Dia baca semua tulis. Yang kecil, yang besar, yang baik dengan yang buruk. Kalau kita orang buruk, buku tu banyak tulis amal buruk. Kita kata buku apa ni, tanya, bagi tahu semua. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang yang Allah Subhanahu Taala beritahu, mereka yang dapat capai kualiti yang sangat Allah suka. Bagi mereka ni, kami ambil amal mereka yang baik. Dia banyak buat amalan, tapi ambil yang terbaik dia buat. Dan kami lepas pandang kesalahan mereka. Dia orang dulu orang yang baik-baik ni bukan tiba-tiba je jadi baik je. Dia perlahan-lahan je kan. Tentulah dalam perjalanan dia jadi baik tu, dia ada jugalah buat salah kan. Tapi Allah SWT beritahu kami overlook, lepas pandang. Macam sahabat-sahabat lah, dulu banyak juga maksiat dia buat, dia belum Islam lagi kan. Umar radhiyallahu anhu semua. Tapi bila dia dah jadi kekasih Allah, dia telah dapat memiliki kualiti-kualiti yang dicintai oleh Allah, maka Allah bagi dia pahala amal baik dia dan lepas pandang buruk dia. Jadi tak adalah dia waktu nanti akhirat kulit dia jadi saksi untuk amal-amal tu Allah buat kan. Malah Allah SWT terus tak ada hisap dia, terus dia masuk syurga. Jadi untuk jadi orang yang memiliki kualiti yang tinggi yang Allah suka ni, dia bukan yang kena iman yang kecil, iman rendah. Iman rendah tak boleh kan. Siapa kamu di sini yang iman kuat? Kamu dah dapat iman kuat, umur dah dekat nak mati kan. Umur anytime lah. Kadang kita tak boleh cakap je, saya belum 70 lagi, tiba-tiba 50 dah mati kan. Kata Yazid ni, apa yang dia boleh pastikan dia mati 70? Dia sekarang 52 ada, boleh pasti. Rasidi boleh pasti mati umur 80. Dia tengok Mahdi mati lama, aku pun macam Mahdi kan dia. Tak ada. Mahdi pun tak tahu yang dia belum mati lagi umur sekarang. Masih dia umur 60 tu. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi masa mati ni tak ada orang tahu kecuali Allah bagilah orang tu tahu. Kalau tak ada orang tahu. Jadi kita kena bukan mau ada iman aja, atau iman sangat lemah. Kita mau iman bukan rendah, kuat dia. Iman sangat kuat, sangat tinggi, sehingga kita diberi oleh Allah untuk memiliki kualiti yang Allah suka. Apa kualiti Allah suka? Macam-macam. Pemurah, pemaaf, sabar, istiqamah. Itu yang Allah mahu tu. Istiqamah, sabar, balas buruk dengan baik, pemurah. Semua dibuat untuk suka Allah. Pemurah yang dibuat pengasih, penyayang, pemaaf. Itulah kualiti. Allah tak bagi tahu orang yang banyak semayang di mana Allah akan lepas pandang buruk dia. Orang banyak semayang, banyak puasa, banyak zakat, tapi
kualiti tu. Kualiti tu kalau orang banyak bersedekah, tak semestinya dia pemurah di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia bersedekah untuk dapat nama, kan? Yang dikatakan oleh Allah pemurah tu yang bersedekah untuk buat Allah suka. Itu je. Kan? Yang buat kerja dakwah istiqamah, Allah duga dia macam-macam, dia tetap dia buat. Orang buat buruk kat dia, dia belas baik. Tu sabar nama. Orang yang orang buat salah, dia tak ambil balas. Dia maafkan dia. Walaupun dia boleh ambil balas, tapi dia pilih untuk maafkan dia. Allah SWT bagi tahu, ya Rasulullah, ini orang kafir ni macam ini punya azab aku beritahu. Tak boleh ke engkau biarkan dia? Supaya mereka memang akan dapat azab lah di akhirat. Mereka tak lepasnya. Jadi mereka akan kena, aku akan bagi dia. Walau mereka mungkin waktu kamu hidup, aku tak azab dia, pasti dia orang kena azab kat aku. Jadi tak apalah, biarkan. Bersabarlah dengan apa yang mereka buat pada kamu. Pasti aku akan balas dia. Mereka yang caci kamu, yang tuduh kamu penipu, semua ni kamu tak nampak lagi dia kena. Kadang kamu nampak, yang kamu tak nampak dia orang kena tu, aku nak bagi tahu mereka akan kena punya. Mereka tak boleh lepas. Mereka yang caci saya misalnya, dia orang masa ni belum nampak dapat lagi. Ada yang dapat di dunia, ada yang tak dapat, tapi mereka pasti dapat. Allah kata. Jadi tak payah nak segerakan. Tak payah kita doa dia nak dapat bala ke tidak, dia mesti dapat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tu kualiti yang Allah mahu. Allah SWT selalu kata sabar. Sabar dengan mereka yang buat tak baik. Orang yang buat tak baik kat kita biasanya bukannya orang baik. Semua orang yang tak baik ni yang akan masuk neraka. Mereka tu buat tak baik kat kita, dia takkan buat baik punya. Orang yang tak baik ni, kita buat baik pun dia takkan cakap baik punya. Mesti tak baik. Sebab dia adalah orang yang tak baik. Jadi macam mana dia nak menjadi baik? Orang Allah SWT bagi tahu, orang kafir ni dia orang tak berfikir. Dia orang apabila kebenaran datang pada dia orang tak fikir tentang kebenaran. Dia orang tak mau fikir. Apa benda pun tak mau fikir. Jadi kalau kebenaran datang, dia tak nak fikir. Orang kafir ni, dia suka hidup lazat je. Dia suka masak, makan, minum, tidur. Yang paling dia suka orang kafir ni bersetubuh lah. Bersetubuh. Lepas tu dia suka makan, minum, mandi, bersiar. So itu dia tak suka perintah-perintah Allah ni semua tak suka. Nak suka Allah memang dia tak suka. Untuk apa dia nak suka Allah? Ada lazat. Suka Allah dapat lazat ke? Sebab itu Rashidi dia tak suka Allah, dia tak suka saya. Dia suka yang lazat. Rashidi ni orang Islam, tapi perangai macam orang kafir. Sama juga macam Sufyan. Ramai orang kat dunia. Jadi suka yang lazat ni orang kafir. Jadi yang lazat apa? Makan, minum, berjalan-jalan, ya. Pegang tangan sini, post kat Facebook, rapatkan pipi dengan bini. Kalau bukan Islam dah bercium dah tu.
Berpegang-pegang dah tua dah. Dah 50 tahun. Dua-dua dah nak umur masuk kubur je. Masih lagi posting dekat Facebook. Orang yang posting kat Facebook ni ada benda yang salah pada diri dia orang. Sebab suka nak menunjuk. Walaupun dia kata ini stimulate lah, motivation lah, something wrong dengan orang yang suka sangat nak bagi orang tahu. Kenapa kau nak bagi tahu semua orang? Bini kau pun kau nak bagi tahu, nampak muka. Dengan girlfriend pun kau nak posting juga, hantar. Untuk apa? Nak bagi tahu kamu ni bahagia. Keluarga bahagia, suami isteri bahagia. Bahagia bukan dengan posting kat Facebook tu. You boleh nampak bahagia, senyum, masa kopi sekarang, Starbucks atau ini itu. Kalau kamu nak bagi tahu yang supaya orang kata kamu bahagia, orang yang kata kamu bahagia tu orang yang dah ditipu dengan kelakuan kamu. Tak senyum. Hari ni Anzala dia tak suka duduk bayar ni. Sebab itu selalu dia tidur. Saya dah bagi amaran kat dia, akan ambil gambar dia waktu tidur dengan bayan, dalam bayan. Lepas tu aku nak post dia dekat Facebook. Sekarang ni dia tak ada tidur lagi dah. Apa sebab dia tak tidur? Dia takut lah orang tahu. Selama ni dia kata yang tahu kat sini je, tak apalah. Ini kalau seluruh dunia tahu aku tidur dalam bayan, rosak lah aku. Jadi dia takut sangat gambar posting. Tapi kalau dia senyum, dia posting lah dekat Facebook. Ada makwa dia. Sebab apa dia suka? Anzala tu bahagia. Sekarang ni hari kahwin dia, posting juga. Hari dia graduate. Kenapa posting tu semua? Biasanya niat nak sukakan alam yang tak ada. Umumnya semua nak tunjuk kat orang. Jadi benda nak tunjuk kat orang ni tak bagus. Apa pun tak bagus lah nak tunjuk kat orang. Dan supaya orang tak tahu pun, sebab kita buat benda tak betul. Yang tak betul tu kita tak mahu orang tahu. Yang betul tu semua kita mahu orang tahu. Ini tanda iman lemah lah. Iman tinggi dia tak mahu, dia tak suka orang tahu. Buruk dia pun dia tak mahu, baik pun dia tak mahu. Dia mahu Allah tahu. Jadi orang suka posting ni dengan berbenda ni semua nak menipu orang lain. Yang dia bahagialah, dia itulah. Dengan senyum sana, senyum sini. Semua orang yang bodoh tertipu lah dia ni bahagia. Rupanya dia tak bahagia, berlakon aja. Ini orang yang dalam filem semua tu berlakon. Bukannya betul. Tapi dia orang berlakon macam kuat, tapi sebenarnya tak kuat. Dia berlakon macam orang gembira, tapi sebenarnya tak gembira. Dia berlakon macam orang jahat, tapi dia tak jahat. Dia berlakon macam orang baik, tapi dia tak baik. Jadi semua itu filem lah kan, drama. Itu nama drama. Bukan betul punya. Tipu. Kan? Jadi manusia pun menonton filem. Sepanjang filem ditipu. Orang suka tengok filem ni, suka ditipu. Semua dalam filem tu semua tak betul. Jadi itu namanya pelakon dia orang. Dan untuk menipu semua orang ni, dia orang dibayar tinggi bayaran. Kalau filem tu ialah filem bahasa Inggeris, jalan cerita menipu tu sangat bagus. Yang tak sedih, nampak sedih. Dia sebenarnya orang tak happy, tapi dalam filem tu happy betul. Dia sebenarnya orang tak baik, dalam tu baik sangat. Sehingga orang jadi suka dia. Sebab itu pelakon yang berlakon watak yang tak baik, banyak peminat pun malas nak tegur dia lah. Padahal dia bukan orang tak baik, dia orang baik. Dia berlakon aja. Jadi semua tu menipu.
Jadi orang yang menonton ni, dia membayar untuk ditipu tau. Dia membayar duit untuk tengok wayang untuk ditipu. Jadi box office semua, kalau filem tu, pelakon-pelakon yang digunakan untuk menipu orang ni oleh pengarah-pengarah tu, semua dapat duit banyak. Sebab tu dia dapat duit banyak. Sebab kerja yang dibuat tu tak baik. Menipu. Katanya kadang-kadang untuk mengajar orang, tak ada mengajar. Kan? Dia macam bercinta dalam filem tu. Tapi sebenarnya dia tak bercinta. Kadang-kadang dia tak bercinta. Dia di luar panggung dia bercinta. Dalam lakonan tak bercinta. Marah, bergaduh. Kan? Jadi apa pasal nak tengok filem? Kenapa nak tengok wayang sangat? Suka ditipu. Dan membayar untuk ditipu. Lepas tu keluar habis filem tu gelap, dah balik semula. Macam mana waktu dia tak gembira. Sebenarnya nak tengok filem tu nak menghilangkan rasa bosan. Rasa bosan, rasa tak tahu apa nak buat. Mai kita tengok filem. Macam Rashidi kan. Masa dia ada makwa dulu, kita keluar 3 hari, dia keluar juga. Lepas tu saya tengok dia, saya sibuk kan, ramai orang. Mana saya nak tahu dia pergi mana kan. Masa tu lah dia keluar. Dia pergi tengok wayang dengan makwa dia. Masa keluar tu, lepas tu saya cakap, mana Rashidi pergi ni? Petang pun timbul. Malam pun timbul. Jadi bayangkan macam mana Rashidi punya usaha agama. Kan menipu Allah, menipu orang. Betul tak? Dia tahu, Amisat tak tahu. Sebab ramai kan. Tapi Allah tahu tak? Tapi asalkan Amisat tak tahu cukup. Allah tahu tak apa. Itu pun dia tak ingat Allah tahu tu. Jadi masa dia tengok wayang tu, pegang-pegang makwa dia. Masa keluar tak adalah orang kan. Jadi lepas tu, lepas habis wayang, kembali macam sedia kala. Jadi wayang tu nak buat kita bermimpi lah. Jadi buat kita tipu. Jadi banyak hari ni orang nak jadi pelakon. Kenapa nak banyak jadi pelakon? Well paid. Kalau bagus punya lakonan, menipu orang, okay, banyak lah. Dia punya bayaran kan. Jadi selalu pelakon-pelakon ni pun dalam gaya hidup dia pun mesti cantik, mesti nampak lawa, mesti nampak bergembira. Jadi selalulah nak menipu orang yang dia gembira. Kalau tidak, macam mana? Orang kata awak pelakon kan? Jadi banyak orang minat awak lah nanti. Sebab awak orang kaya, berlakon baik. Tapi di sebalik tu banyak cerita-cerita yang tak betul. Jadi banyak yang reporter-reporter ni pula nak dapat duit juga, dia bongkarkan pelakon-pelakon yang menipu di layar perak ni, siapa mereka sebenarnya. Dia tulislah, orang pun suka. Ini rupanya. Jadi laris lah dia punya tulisan tu. Jadi yang ini buat duit untuk tipu orang, untuk berlakon. Yang ini buat duit untuk bongkarkan lakonan. Semua untuk duit. Siapa suka cerita bagus? Tak suka orang. Pelakon ni dia berkasih sayang, dia tak pernah tulis tu. Kalau yang bergaduh, yang bercerai, ada berselingkuh dengan orang, ada perkasih gelap, itu yang penulis-penulis semua bongkar lah tu. Ikut. Sebab itu dia ikut semua pelakon-pelakon yang supaya dapat bahan cerita yang semua orang nak baca. Apa bahan cerita yang buruk lah. Tapi dia orang tak tahu dia mengumpul dosa. Tapi tak apa, dosa tak apa, duit banyak tak apa. Begitu tak pelakon, begitu tak penyanyi, semua nak buat duit. Begitu juga doktor, begitu juga jurutera. Siapalah kat dunia ni, semua asal duitnya tak apa. Dosa kita tak boleh kira, ini akhirat.
Kita masuk neraka nanti dululah, waktu nanti. Kita sekarang apa nak dosa-dosa pula? Nak? Kita hari ni nak seronok. Jadi kehidupan yang tak ada iman ni, inilah dia. Berbeza dengan orang yang ada iman. Dia lain. Dia tak macam ni. Benda-benda yang buruk ni Allah buat dia tak suka. Abhor, dia tak suka. Allah buat dia suka berbenda baik. Kerana apa? Allah sayang dia, Allah bagi dia keinginan pada benda baik, buat benda baik. Pada mereka yang Allah tak suka, itulah jadi banyak kat dunia ni. Suka berbenda buruk. Kenapa? Benda tu lazat dan boleh datangkan banyak duit. Yang gas ni tak banyak orang nak buat pun sikit. Macam Rashidi ni tak pernah buat usaha dakwah sesungguhnya. Sebab itu dia ni orang yang bodoh. Dia nak orang tahu je dia buat dakwah. Allah tahu dia buat dakwah, dia tak mau. Kita tak mau orang tahu. Kalau bolehnya lah. Orang mana tak tahu. Tapi kita mau Allah tahu. Dan untuk sukakan Allah. Macam Rashidi, macam Hanzalah. Dia buat dakwah supaya mak bapak dia tahu. Hanzalah ni buat dakwah lah. Okey. Dia, itu yang pentingnya dia. Allah tahu dia buat dakwah, itu tak penting. Okey.